Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala kami diberi kesempatan untuk kita mendatangi rumah Allah pada hari Jumaat, hari yang berkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan tujuh setiap hari. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut tentang kedudukan, kelebihan dan ganjaran orang yang mendatangi awal ketika hari Jumaat, iaitu ganjaran yang paling utama seolah-olah dia telah berkorban dengan seekor unta betina. Dia telah berkorban dengan seekor unta betina. Baik, pada Jumaat ini mari sama-sama kita mendengar beberapa mutiara hadis daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai renungan dan sebagai penambah kebaikan dan sebagai kita beramal soleh setiap hari, iaitu satu perkara yang mungkin kurang dititik beratkan ataupun sehingga hari ini banyak masalah berlaku berkaitan dengan kedudukan kita tak jaga perkara ini, iaitu berkaitan dengan kedudukan, kepentingan dan keutamaan untuk kita menjadi soft ketika mana dalam salat berjemaah. Jadi tajuknya tadi mudah dia berkaitan dengan kedudukan pentingnya memelihara soft ketika mana kita mendirikan solat berjemaah. Baik, yang pertamanya nak tunjukkan tentang kedudukan Nabi SAW ni bila mana dia mendirikan solat berjemaah. Kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW yusawwina sufufana hatta ka'annama yusawwi al-qidah hatta idza ra'a lana fi 'aqlina 'anhu rawahu Muslim. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia menceritakan tentang kedudukan Nabi ni, macam mana dia berikan perhatian ketika dalam solat berjemaah. Apa yang Nabi buat dulu? Jadi kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia kata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sebelum mana dia mendirikan solat berjemaah, maka dia akan atur dulu saf kami. Yusawwina sufufana. Dia akan pastikan bahawa saf kami ni dalam keadaan lurus. Itu yang Nabi buat dulu. Nabi tak takbir dulu. Tapi Nabi SAW dia memperhatikan tentang kedudukan sahabat-sahabat di belakangnya, bagaimana mereka itu mengambil berat tentang kedudukan saf. Dan kata Nu'man bin Bashir dalam hadis yang sahih tadi sebagaimana yang telah saya bacakan tadi, iaitu dia kata bahawa kedudukan hebatnya saf kami ini, iaitu hatta ka'annama yusawwilna al-qada', seolah-olah kami punya saf ni di zaman sahabat, di zaman Nabi SAW, seumpama anak panah yang tersusun. Maknanya anak panah ni sama rata. Nak tunjukkan bahawa kualiti belum solat lagi, tapi kualiti saf itu pun telah pun diambil perhatian oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita lihat tentang kedudukan hadis ini yang tadi saya baca berkaitan dengan kedudukan Nabi SAW memelihara saf, setentunya lah ianya memberikan satu pengajaran kepada kita tentang kedudukan beri pentingnya untuk kita menjaga saf ketika mana dalam solat berjemaah. Sebab dia ada impact dia ada kesan daripada seandainya kita membiarkan perkara ini tidak diambil perhatian, ataupun seandainya perkara ini kita biarkan tanpa mengambil berat tentang masalah ini, maka ada impak ataupun kesannya yang sebagaimana yang akan saya sebut nanti berkaitan dengan hadis-hadis berikutnya, iaitu daripada amaran Nabi SAW. Baik, pada satu ketika Nabi SAW bila dia nak mendirikan solat berjemaah, tiba-tiba dia melihat dalam hadis tersebut
iaitu tentang kedudukan hampir-hampir yukabbir. Hampir-hampir Nabi SAW ni hampir nak takbir. Nabi dah nak takbir, Allahu Akbar, takbir ihram. Tetapi tiba-tiba Nabi SAW ni melihat salah seorang daripada orang yang duduk di belakang safnya itu, dadanya ke depan, dadanya ke depan. Seorang itu, bukan 50 orang, tapi seorang saja yang dadanya ke hadapan. Maka Nabi tidak jadi untuk takbir ihram pada ketika itu. Nabi SAW tidak jadi untuk takbir ihram hanya kerana seorang saja yang dada di hadapan. Masya Allah. Padahal kalau kita lihat kadang kedudukan kepentingan solat berjemaah, Nabi dah nak takbir ni, tapi Nabi memberhentikan takbir, dia tak jadi. Yakadu yukabbir, ayukabbir, hampir-hampir Nabi SAW untuk bertakbir, tapi Nabi berhenti sejenak dan Nabi menoleh ke belakang. Bermakna pada ketika itu Nabi SAW tidak jadi untuk meneruskan solat berjamaah, tetapi apa yang Nabi SAW sebutkan pada ketika itu, iaitu Nabi SAW memperjelaskan menerusi hadisnya, iaitu la tasawunna baina sufufikum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Nabi SAW menoleh kepada sahabat dan Nabi berkata bahawa hendaklah kamu meluruskan saf-saf kamu. Hendaklah kamu meluruskan saf-saf kamu. Atau kata Nabi, la yukhallifanna Allahu baina wujuhikum, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala akan memecah belahkan muka-muka kamu, muka-muka kamu. Ataupun hadis yang tadi pertama saya baca adalah riwayat Imam Bukhari, iaitu Nabi SAW sebut la yukhallifanna Allahu baina wujuhikum, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan memecah belahkan di antara wajah-wajah kamu. Sementara dalam riwayat daripada Imam Abu Daud, Nabi SAW sebut iaitu la yukhallifanna Allahu baina qulubikum, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan memecah belahkan hati-hati kamu. Jadi ini pentingnya tentang kedudukan solat. Bila mana kita solat berjemaah, Nabi memperingatkan kita tentang kedudukan hendaklah kita melurus dan merapatkan saf. Impak daripada kita mengambil sepele ataupun kita mengambil mudah tentang perkara ini, Nabi SAW sebut tentang kedudukan perkara ini, impaknya, kesannya la yukhallifanna Allahu baina qulubikum. Nescaya Allah benar-benar akan memecah belahkan hati-hati kamu. Masya Allah. Benar-benar Allah Subhanahu Wa Taala akan memecah belahkan hati-hati kamu. Menunjukkan pada kita satu amaran yang keras daripada baginda Nabi SAW tentang kedudukan memelihara dan kepentingan untuk kita menjaga saf. Sehingga kita tak jaga saf, impaknya akan membuatkan kita berpecah belah. Na'udzubillah. Impak daripada tak jaga saf, impak daripada tak jaga saf ni, kata Nabi SAW, akan membuatkan kita duduk dalam masyarakat, kita dalam komuniti, kita akan menjadi orang yang berpecah belah. Baik, daripada hadis ni kalau kita lihat tentang kepentingan untuk kita menjaga saf, sehinggalah impak daripada tidak menjaga saf ini akan mengakibatkan masyarakat akan berpecah belah. Hari ini terbukti. Hari ini terbukti melalui hadis ni kalau kita lihat. Masya Allah. Masya Allah. Bagaimana kedudukan kita dalam masyarakat, bagaimana keutuhan dan bagaimana perpaduan kita dalam masyarakat. Kesan daripada kita tak jaga saf, kesan daripada kita tak jaga saf. Hari ini kalau kita lihat masyarakat kita, masyarakat Islam, masyarakat Melayu, Masya Allah, banyaknya berpecah belah, banyaknya kelompok sana, kelompok sini. Impak daripada kita tak jaga saf, impak daripada kita tidak menjaga saf. Ini bukti daripada kebenaran hadis yang disebut oleh Nabi SAW, iaitu la yukhallifanna Allahu baina qulubikum. Nescaya kerana kamu tidak menjaga saf, maka benar-benar Allah Subhanahu Wa Taala akan memecah belahkan hati-hati kamu. Baik, kalau kita lihat tentang kedudukan bagaimana Nabi SAW ni ketika nak takbir, maka Nabi memberhentikan takbirnya dan Nabi menoleh ke belakang. Nabi memperingatkan tentang kedudukan hadis yang sangat berharga, tentang kedudukan pentingnya untuk kita memelihara saf yang rapat dan lurus, dan betapa pentingnya impak daripada kita tidak menjaga saf. Maka Nabi SAW kata bahawa kesannya ia akan memporak-perandakan atau memecah belahkan kamu dalam masyarakat. Sebab Nabi SAW menyebut secara isim zahir, iaitu la yukhallifanna Allahu baina qulubikum, Allah lah yang akan memecah belahkan hati-hati kamu.
Maknanya Nabi SAW menggunakan nama Allah. Allah lah yang akan memecah belahkan hati-hati kamu. Bermakna dari sudut kesatuan dan kepaduan kita di dalam masyarakat, siapakah yang akan menyatukan kita? Tidak lain melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah yang akan melembutkan hati kita untuk kita membina ukhuwah? Tidak lain melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi impak daripada kita tidak menjaga saf, kalau kita lihat di luar daripada kedudukan solat itu, kata Nabi SAW akan memecah belahkan hati-hati kamu. Baik, seterusnya beberapa hadis yang saya nak baca tentang kedudukan kepentingan memelihara saf ini, yaitu daripada Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam russu sufufakum wa qaribu bainaha wa khadhu bil a'naq walladhi nafsi biyadihi inni la ara syaitan yadkhulu min khilal saf ka'annaha al-hadaf. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i. Nabi SAW menyebut daripada hadis riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, peliharalah, rapatkanlah saf, rapatkanlah saf, wa qaribu, lurus dan rapatkan, iaitu rusu, lurus, wa qaribu, hendaklah kamu rapat di antara satu dengan lain, dan hendaklah kamu merapatkan di antara bahu-bahu kamu, bila ana, bahu-bahu kamu. Fawalladhi nafsi biyadihi, Nabi SAW bersumpah, demi jiwaku yang berada pada genggamannya, demi jiwaku yang berada pada genggamannya. Nabi beritahu bahawa sesungguhnya aku benar-benar melihat syaitan masuk di antara kamu seandainya saf kamu itu tidak rapat. Seumpama kata Nabi SAW, iaitu seumpama ka'annaha al-hazaf, iaitu seumpama kambing-kambing hitam. Kambing-kambing hitam. Menurut ulama, syarah ulama, contohnya Hafiz Ibn Hajar mengatakan bahawa maksud daripada hazaf itu seumpama kambing-kambing hitam yang masuk di antara celah-celah orang mukmin, orang muslim yang sedang mendirikan solat berjemaah, tetapi kerana solat berjemaah mereka saf tidak rapat, kata Nabi SAW, syaitan akan masuk di antara saf-saf tersebut. Jadi kalau syaitan masuk di antara saf-saf tersebut, maka kesannya setentunya lah menjadikan solat itu tidak khusyuk. Solat kita tidak jadi khusyuk ataupun impak-impak yang lain sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, sehingga akan memecah belahkan di kalangan masyarakat. Baik, seterusnya Nabi SAW sebut tentang kedudukan kelebihan bagi orang yang nak jaga saf. Kelebihan bagi orang yang nak jaga saf. Sebab bila kita nak jaga saf ni, barangkali kita berhadapan dengan satu situasi, kita nak jaga saf, ada orang tak nak jaga saf. Kita nak rapat, ada orang tak nak rapat. Kita nak lurus, ada orang tak nak lurus. Jadi ini akan adanya polemik dalam ketika mana kita mendirikan solat berjemaah. Jadi setentunya lah apa yang diperlukan adalah tentang kedudukan ilmu. Kedudukan ilmu, penerangan mereka. Barangkali sebelum ni mereka tak tahu tentang kepentingan menjaga saf. Barangkali sebelum ini mereka tak tahu tentang kelebihan dan ganjaran dan kepentingan bagaimana untuk membentuk perpaduan ketika mana dalam solat berjemaah. Barangkali ilmu ni mereka tidak tahu. Kerana itulah tentang kedudukan membina saf ini mesti dilakukan secara berterusan supaya masyarakat Islam tahu dan masyarakat Islam faham tentang kedudukan solat berjemaah. Dia mesti ada spesifikasinya sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sebab setiap daripada ibadah setentunya telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Setentunya ada kaedahnya yang tertentu. Bagaimanakah kaedah yang terbaik? Kalau kita lihat, setentunya kaedah yang telah dipetunjukkan oleh Rasulullah SAW. Baik, kalau dalam sudut kadang-kadang kita menghadapi polemik ataupun permasalahan dalam saf, ada orang nak rapat, ada orang bila rapat orang akan lari. Pernah satu ketika bila mana saya dalam somewhere dekat masjid dekat Johor Bahru ni, saya nak rapatkan saf. Bila saya nak rapatkan saf, orang tu lari jarak lagi pada saya. Bila saya nak rapatkan saf, orang tu lari jarak pada saya. Sampai akhirnya dia keluar dari saf, dia masuk sebelah kiri pula. Masya Allah. Jadi kerana itulah kadang-kadang ada orang yang tak faham tentang kepentingan mendirikan solat berjemaah ni dengan merapatkan saf. Baik, saya nak beritahu tentang kedudukan satu kelebihan ni tentang kedudukan fadail a'mal, kelebihan beramal. Tetapi ini menerusi hadis-hadis yang sahih tentang kedudukan orang yang nak jaga saf. Bagaimanakah kelebihan yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW, iaitu kalau Rasulullah SAW, khiyarukum al-yadukum manakiba fis salat. Kata Nabi SAW, orang yang terbaik di kalangan kamu
iaitu orang yang paling nak jaga, nak merapatkan manakib bahu-bahu mereka di dalam solat. Orang yang paling terbaik, iaitu orang yang nak merapatkan ataupun menyentuh di antara bahu dengan sahabat kita ataupun yang kiri kanan. Yang itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum, iaitu orang yang paling baik. Jadi kita dengan harapan supaya jenjang tingkatan iman dan takwa kita akan meningkat di masa ke masa. Setentunya lah dari sudut peningkatan kualiti iman dan takwa, setentunya lah juga kita mengharapkan kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jalan antara untuk kita menjadi orang yang terbaik, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, iaitu orang yang sentiasa pastikan bahawa bahunya menyentuh orang lain ketika mana di dalam solat berjemaah. Di dalam solat berjemaah. Jadi ini penting bila mana kita mendirikan solat jemaah, maka kita menjadi orang yang ada inisiatif. Ada inisiatif untuk kita merapatkan saf ketika mana di dalam solat berjemaah. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita mendirikan solat berjemaah, bukan hanya solat itu, bahkan Nabi SAW menunjukkan bahawa sebelum mereka solat, bagaimana prosedur yang benar, bagaimana kaedah yang benar, iaitu mestilah kita merapat dan meluruskan saf sebelum daripada kita mendirikan solat berjemaah. Baik, kepentingan dalam meluruskan saf ini, untuk makluman tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya ketika dalam rakaat yang pertama saja. Bukan hanya dalam rakaat yang pertama saja, rakaat kedua habislah entang kromo jadinya. Jadi kalau kita lihat bahawa kepentingan untuk merapatkan saf ini bukan hanya pada rakaat yang pertama, bahkan seluruh daripada rakaat sampai habislah solat, kita kena pelihara dan menjaga saf kita, kerana yang itu merupakan kaedah yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya hadis yang saya nak tunjukkan adalah berkaitan dengan kedudukan sebuah hadis yang riwayat daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut daripada hadisnya, alla tasifuna kama tasifuna al-malaikata inda rabbiha azza wa jalla. Nabi SAW menjelaskan bahawa hendaklah kamu menjaga saf kamu sebagaimana para malaikat menjaga saf mereka ketika mana mereka itu di hadapan Tuhan mereka. Di hadapan Tuhan mereka. Jadi Nabi SAW menjelaskan tentang kepentingan saf ni sampai Nabi menunjukkan contoh malaikat solat dalam keadaan yang lurus dan rapat ketika mana dia bertawajuh kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi ditanya oleh Jabir bin Samurah, bagaimanakah saf malaikat? Bagaimanakah saf malaikat? Maka Nabi menjelaskan, iaitu saf para malaikat ini dirapat dan diluruskan saf-saf mereka. Dirapat dan diluruskan saf-saf mereka. Wa yatarassuna fis saf, dan mereka itu melurus dan merapatkan saf. Hadis riwayat daripada Imam Muslim dan juga Imam Abu Daud. Baik, daripada beberapa hadis yang telah saya bacakan tadi menunjukkan bahawa bukti pentingnya untuk kita menjaga saf, bukti daripada solat berjemaah, iaitu tentang kedudukan pentingnya merapat dan meluruskan saf ketika mana mendirikan solat berjemaah. Ini satu benda yang kalau kita lihat, satu perkara yang sangat terabai dalam masyarakat. Satu perkara yang sangat terabai dalam masyarakat sehingga orang dah tak ambil berat lagi tentang masalah ini. Dah orang dah ambil sembrono saja. Sedangkan kalau kita lihat, sebagaimana hadis yang tadi saya baca permulaan daripada Nu'man bin Bashir, perkara pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW sebelum mendirikan solat jemaah, iaitu memastikan bahawa di belakangnya saf telah rapat dan lurus, barulah kemudian Nabi SAW mendirikan solat secara berjemaah. Kemudian sunnah ini, perbuatan ini diikuti oleh Khulafaur Rasyidin. Perbuatan ini diikuti oleh Khulafaur Rasyidin. Selepas daripada kewafatan Nabi SAW, ianya diikuti oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq pun begitulah, mencontohi sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sebelum daripada mereka mendirikan solat berjemaah, maka Abu Bakar As-Siddiq akan memastikan dalam keadaan lurus dan rapatnya saf sebelum daripada mereka mendirikan solat berjemaah. Sampailah pergi kepada saf yang ke belakang. Bila telah diberikan isyarat bahawa saf yang paling belakang pun telah rapat dan lurus, barulah ketika itu Abu Bakar As-Siddiq mendirikan solat berjemaah. Kemudian setelah kewafatan kematian Abu Bakar As-Siddiq digantikan oleh Umar Al-Khattab, begitulah juga tradisi ataupun sunnah ini berjalan terus.
iaitu berkaitan dengan kedudukan memperhatikan tentang saf ini, maka juga dilakukan oleh Umar Al-Khattab. Umar memerintahkan seseorang pergi sampai ke belakang untuk pastikan bahawa saf telah rapat dan lurus. Barulah ketika itu Umar mengangkat takbiratul ihram. Baik, kesimpulan daripada hadis yang saya bacakan ini, saya nak ulang barangkali bagi orang yang baru datang, iaitu Nabi SAW memperingatkan kepada kita tentang kedudukan kegerunan, ketakutan, bahawa daripada kita tidak menjaga saf. Nabi SAW beritahu bahawa la yukhalifanallahu baina qulubikum, nescaya bahawa Allah SWT akan memecah belahkan hati-hati kamu. Ini empatnya. Keseluruhan daripada mesej yang nak disampaikan menerusi kuliah yang ringkas sebelum kita mendirikan solat berjemaah ini, iaitu yang pertama, keutuhan dan kesatuan ummah bermula daripada saf solat yang betul. Keutuhan dan kesatuan ummah bermula daripada kedudukan saf solat yang betul. Sebab Nabi yang sebut, yang ini bukan saya cakap, yang ini daripada Nabi SAW menerusi hadis yang sahih tentang kedudukan resepi, macam mana kita nak sepadu, bagaimana kita nak bersatu. Asasnya solat dalam keadaan saf yang rapat dan betul. Itu asasnya, resepinya. Resepi yang lain saya tak tahu, tetapi resepi yang Nabi ajar, yang inilah wa ma yantiqu anil hawa. Nabi tidak berbicara berdasarkan pada hawa nafsu, melainkan melainkan yang itu merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi SAW beritahu bahawa yang pertama pengajaran yang kita ambil daripada hadis ini, keutuhan dan kesatuan ummah bermula daripada saf solat yang betul. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita menjadi ejen penyatuan ummah. Mari kita jadi ejen penyatuan ummah. Kita berperanan sebagai bukti di yaumul qiyamah nanti bahawa kita menjadi hujjah, bahawa kita sewaktu hidup di dunia kita teringin ataupun kita bercita-cita, berhasrat untuk melihat di dalam masyarakat bersatu padu. Kita tidak suka dalam masyarakat yang berpecah belah. Kita tidak mahu melihat dalam masyarakat yang porak-poranda. Sebab daripada keutuhan ummah itulah akan adanya nilai kekuatan Islam. Berpunca daripada kesatuan ummah yang berpadu ataupun yang sangat utuh. Tetapi seandainya kita berpecah belah, akan hilangnya kekuatan di kalangan umat Islam, akan hilangnya kegemilangan orang Islam akibat daripada kita berpecah belah. Setentunya lah kesayangan kita, kecintaan kita kepada ummah, kecintaan kita kepada masyarakat dan kecintaan kita kepada bangsa. Maka untuk kita menjadi ejen penyatuan ummah, antaranya yang sebagaimana telah ditunjukkan oleh Nabi SAW, iaitu bagaimana kita sebelum mendirikan solat berjemaah, hendaklah kita memastikan bahawa saf kita ini telah pun kita atur. Kita atur, iaitu dalam keadaan rapat dan lurus. Dua perkara. Pertama rapat, dan yang kedua kena lurus. Rapat dan lurus. Kalau kita lihat Masjid Nabawi dulu, Masjid Nabi SAW, masjid ni hanya pelepah, menggunakan pelepah daun-daun kurma saja. Tiangnya terbuat daripada tiang-tiang kurma juga, tetapi lantainya terbuat daripada pasir. Masjid Nabawi dulu lantainya hanya pasir. Tapi kata Nu'man bin Bashir bahawa solat kami ketika mana dalam solat berjemaah, saf kami seumpama kadah bil kidah, iaitu seumpama anak panah. Walaupun mereka itu tidak menggunakan dengan kedaifan, lantai mereka itu dengan hanya pasir saja, tetapi mampu untuk menjaga saf. Mampu untuk menjaga saf. Jadi kelebihan yang kita ada pada hari ini, kita kapet dah siap dah. Kapet kita dah siap dengan garisan dah siap dengan saf. Tapi kalau kita lihat rapat tak juga, lurus tak juga. Jadi apa masalahnya? Apa masalahnya? Apa lagi kekurangan yang ada pada kita? Sedangkan semuanya telah dipersiapkan, semuanya telah disediakan, prasarana semua dah ada. Berbanding dengan kedaifan Masjid Nabi SAW yang sangat daif dengan lantai berpasir saja. Tapi bagaimana saf mereka? Sebagaimana tadi hadis yang saya baca, bil qidah, iaitu seumpama anak panah yang mereka atur. Baik, yang keduanya, iaitu berkaitan dengan keutamaan dan kelebihan solat berjemaah menjadi ejen penyatuan ummah. Kalau kita lihat menerusi hadis ni, Nabi SAW memberitahu secara yang tersirat bahawa kesatuan, keutamaan, kelebihan solat berjemaah ini antara menjadi punca asbab daripada kesatuan ummah. Sebab daripada mendirikan solat berjemaah, mendirikan solat berjemaah.
Jadi kerana itu bagi kita orang lelaki, pakat ramai-ramai datang masjid untuk mendirikan solat berjemaah. Jangan kita lebih mementingkan ataupun kita ni hanya mendirikan solat di rumah masing-masing. Tapi kalau kita nak jadi ejen penyatuan umat, Nabi kata bahawa bermula daripada solat berjemaah. Jadi hendaklah kalau kita lihat daripada hadis ni, motivasi seterusnya, rangsangan seterusnya, pengajaran yang Nabi nak beritahu kepada kita tentang kedudukan solat berjemaah ini menjadi ejen kepada penyatuan umat. Penting untuk kita mendirikan solat berjemaah di mana-mana, di mana-mana masjid. Dan juga Nabi SAW menyebut tentang kedudukan kelebihan orang yang selalu ingat masjid. Orang yang selalu mengingati masjid. Dia contohnya pukul 1 dia ingat nanti nak solat zuhur kat mana. Pukul 4.25 kan dia ingat dia nak solat asar kat mana. Pukul 7 dia ingat nanti nak solat maghrib kat mana. Pukul 8.20 kan dia ingat nak solat isyak di mana. Ini adalah tanda-tanda orang yang selalu ingat tentang masjid. Orang yang selalu ingat tentang masjid. Nabi beritahu dari sebuah hadis lain berkaitan dengan kedudukan orang yang selalu mengingati masjid ni adalah di antara 7 golongan. Salah satu daripada 7 golongan, ar-rajulu mu'allakun qalbuhu bil masjid atau kama qala. Nabi SAW menyebut bahawa kedudukan orang yang selalu mengingati masjid ni iaitu salah seorang ataupun salah satu daripada golongan yang akan mendapat naungan pada hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ketika Yaumul Mahsyar nanti, dibentangkan Yaumul Mahsyar, kita berkumpul di Yaumul Mahsyar, Nabi SAW beritahu hanya 7 golongan saja tuan-tuan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada naungan lagi pada waktu itu. Matahari didekatkan. Pada ketika itu manusia ada yang tenggelam dengan peluh mereka masing-masing. Tenggelam dengan peluh mereka masing-masing. Di antara orang yang terselamat, orang yang diberikan perlindungan, orang yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang kedudukan seorang lelaki hatinya selalu mengingati masjid. Hatinya selalu mengingati masjid. Dia tak ingat benda lain lah. Benda lain tu bukan dia tak ingat, bukan dia tak ingat, dia ingat juga. Nak pergi mancing, dia ingat pergi mancing. Dia nak ingat main bola, dia ingat juga nak main bola. Dia nak ingat riyadhah, dia ingat juga riyadhah. Tetapi pada waktu tertentu ketika mendirikan solat, yang ini dia akan teringat masjid. Bila 5 waktu itu, hatinya akan sentiasa terpanggil untuk mendatangi masjid. Inilah contoh lelaki-lelaki yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang tiada naungan pada waktu itu. Jadi setentunya lah kelebihan bila mana kita mendirikan solat berjemaah, selain daripada kita mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala di Yaumul Mahsyar nanti, dan ianya juga menjadi ejen kepada kesatuan umat. Bila mana kita mendirikan solat berjemaah dalam kedudukan saf yang betul, dalam kedudukan saf yang betul. Kemudian seterusnya pengajaran yang kita dapat ambil daripada hadis ni iaitu membentuk ukhuwah Islamiah dan membina kasih sayang dalam masyarakat. Bila kita rapat, dia punya kaedah dia, kaki bertemu kaki, bahu bertemu bahu. Bila mana kita mendirikan solat jemaah, kaki jumpa kaki. Tak kira lah kita kenal ke tak kenal ke, biasanya memang kita tak kenal kan dalam solat berjemaah. Kita kadang-kadang solat di Putrajaya, kadang-kadang kita solat di Kampung Melayu, kadang-kadang solat di Masjid Abu Bakar. Setentunya lah kita kadang-kadang memang tidak kenal orang yang berdiri di sebelah kiri dan kanan kita. Tapi yang itu bukan masalahnya. Kerana kita bila masuk dalam masjid, bermakna yang masuk dalam masjid ni adalah ukhuwah, adalah saudara-saudara kita. Mereka adalah orang-orang Islam. Jadi bila orang-orang Islam itulah wajib untuk kita membina kasih sayang, cinta mencintai antara satu dengan yang lain. Jadi antaranya bila mana kedudukan bila mendirikan solat berjemaah ini, Nabi SAW sebut tentang kedudukan menjagakan saf itu, iaitu bahu bertemu bahu dan kaki bertemu kaki. Jadi bahu tu kan bertemu bahu lah, tak apa kena dengan sebelah, tak ada apa-apa pun, tidak apa yang terkurang pun bagi diri kita. Jadi kat situlah kalau kita lihat kajian sains juga mendapati pentingnya bila kita ni mendirikan solat berjemaah dengan saf yang betul dan rapat, akan adanya charge hormon-hormon yang terangsang, hormon-hormon yang baik yang akan memberikan kebaikan kepada orang yang mendirikan solat berjemaah. Itu menurut kajian sains lah. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu dia secara detailnya, boleh lihatlah nanti dalam mana-mana kajian melalui doktor-doktor berkaitan dengan kepentingan dan kelebihan orang yang mendirikan solat berjemaah ni. Ada kebaikan yang lain menurut kajian sains. Tetapi menurut sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, kalau kita lihat kepentingannya adalah untuk memelihara ummah, untuk memelihara perpaduan di kalangan masyarakat.
untuk memelihara kesatuan di kalangan umat, antara kaedahnya adalah menjaga saf kita bila mana kita mendirikan solat secara berjemaah. Kemudian yang seterusnya iaitu membuang sifat keakuan ketika mana dalam saf. Jadi kita ni dah sama je lah. Bila kita dalam solat berjemaah ni, kita dah sama saja. Tak ada yang kelebihan tu. Kalau kita lihat, semuanya adalah hamba-hamba Allah. Jadi akan buanglah sifat keakuan dalam diri kita. Jadi itulah antara kepentingan bila mana kita mendirikan solat berjemaah, antara kelebihan dan pengajaran yang kita dapat menurut hadis yang tadi saya bacakan tadi. Jadi kesimpulannya, yang terakhir untuk saya memperingatkan diri saya dan juga kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah sama-sama bermulanya ilmu ini kita terapkan dalam masyarakat, supaya dengan bermulanya di masjid-masjid bandar ini akan menjadi ikutan di masjid-masjid yang seterusnya. Masjid-masjid seterusnya, iaitu pentingnya untuk kita menjaga shaf dan merapatkan shaf ketika mana sebelum mendirikan solat berjemaah. Jadi saya kira sampai situ sajalah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, lebih kurang setengah jam ni, ada manfaatnya untuk kita bersama di dalam menambah baik, penambahbaikan ketika mana kita mendirikan solat jemaah. Dan harap dengan pesanan menerusi hadis-hadis yang tadi saya baca, memberikan manfaat bukan hanya kepada diri kita, dan impak seterusnya. Kalau kita lihat, mudah-mudahan dengan mengambil berat tentang shaf ini akan memberikan natijah yang baik dalam masyarakat, iaitu kita harapkan bahawa dalam masyarakat akan adanya kesatuan dan adanya kekuatan dalam masyarakat, kesan daripada kita menjaga shaf di dalam solat berjemaah. Dan yang terakhirnya, bahawa menjaga shaf, merapat dan meluruskan shaf bukan hanya pada rakaat yang pertama, bahkan keseluruhan daripada rakaat yang kita dirikan, mestilah kita pastikan kita rapat di antara satu dengan lain. Dan untuk kita pastikan bahawa setiap daripada rakaat tersebut kita lurus sampailah habis daripada kita memberi salam. Dan mudah-mudahan kesannya akan memberikan kebaikan kepada diri kita dan juga kepada masyarakat secara umumnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat kepada diri saya dan juga kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk kita menambah baikkan amalan kita sehari-hari, dan kita tangguhkan tazkirah ini dengan tasbih kepada surat Al-Qur'an. Subhanallahumma wa bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.